TV KPM. Aduh, hai, aku ada problem lah, Pan. Kenapa ni? Kau macam kusut sangat ni. Aku sekarang ni aku tengah set up bisnes baru. Okey. Tapi aku tak tahu future bisnes aku ni macam mana. Boleh pergi ke tak boleh pergi? Kang bankrupt ke untung ke macam mana ni, Pan? Kau sekarang ni memang ada dekat tempat yang betul sebab hari ni aku boleh tolong untuk tilik nasib kau. Sebab aku dengar member pun kata kau memang pandai tengok masa depan orang ni. Memang. Kau tak percaya aku? Tak apa. Cuba kau tengok, Okey. apa masa depan aku, boleh kaya ke melingkup? Okey, macam ni Man. Okey, mudah je. Sekarang ni dekat aku ada 3 kad. Okey. 3 kad ni akan menentukan nasib kau yang berbeza-beza. Okey. Okey. Kau tahu tak? Okey. Kalau yang pertama ni, okey, kalau kau dapat kad ni kau akan kaya raya. Aku nak kat ni. Kau nak kad ni? Okey. Aku yakin. Yang kedua, ni kurang sedap sikit lah sebab kalau kau dapat kad ni hidup kau akan tunggang langgang. Ui, kau jangan, Pan. Ya, Ini, betul. sebab ni nasib kan. Okey. Dia ada yang baik, ada yang buruk lah. Okey. Yang ketiga ni lagilah kau tak suka. Aku rasa sebab kalau kau dapat kad ni, kau punya bisnes akan bankrupt. Man. Oh, yang ni aku tak nak. Okey. Aku nak yang kaya je. Kau nak yang kaya? Ah. Okey. Sekarang ni, caranya Okey. mudah je. Aku akan cong dulu kad ni. Okey. Dan kau kena pejam mata kau. Pejam mata. Okey. Dan kau kena pilih satu kad je. Okey, satu kad je. Okey, baik. Tapi aku nak kad yang kaya tadi. Kad yang kaya. Boleh Man. Ikut nasib kau lah, Man. Okey. Tak nampak ni. Okey, baik. Kau pilih satu, Man. Pilih satu. Okey. Okey. Aku dapat yang satu ni. Okey, baik, Man. Okey. Lepas tu, Kau yakin kau ambil kad ni? aku yakin sebab aku rasa macam berat sikit. Ni mesti nak Kalau kaya. kau rasa berat, okey, kau boleh buka mata sekarang. Okey. So, aku boleh tengok? Boleh tengok. Wih. Aku minta maaf, Man. Wih, salah ni. Kad Oh, biar ni, betul. kau pilih inilah nasib kau sebenarnya, Man. Ui. Apabila kau dapat kad ni, hidup kau akan tunggang langgang dan bisnes kau akan baik. Wih, biar betul weh. Betul. Habis Minta aku. maaf. Minta maaf, Man. Matilah aku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi macam biasa, murid-murid kita kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, jom kita persilakan guru kita, ustazah kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah Nadia. Apa khabar Ustazah? Sihat, Alhamdulillah. Masya Allah, dapat lagi kita bertemu kembali Ustazah. Betul, ya? Aiman. Alhamdulillah, murid-murid pun dah tak sabar dah untuk bersama dengan Ustazah pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah, Okey. apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh, Aiman. Kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Okey, saya pula. Okey. Inilah yang perlu kita terapkan Ustazah. Betul. Nak pergi keluar ke sana ke sini tu pakai dulu pelitup muka ni. Pakai cecair pembasmi kuman. Dan paling penting Ustazah, kita kekalkan penjarakan, betul? 1 meter, betul. Baik, dan saya nak jemputlah kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Boleh, silakan. Dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, Alhamdulillah. Kita tengok muka murid-murid kita ni bersemangat nak bersama dengan kita pada hari betul. ini Ustazah. Tapi sebelum tu apa kata kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Jom. Tapi semua perempuan ni Ustazah. Ya. Ayolah, kita kan bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Jaya Selangor. Betul Ustazah? Betul, Aiman. Baik, Pandai. jadi sebab itulah semua perempuan je. Betul. Okey, baik. Kita nak berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama dengan Nur Adlin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adeline Khairin binti Juhaidi dari SMKP Taman Petaling. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek. Wow, nak jadi arkitek Ustazah. Baik, dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Nur Adriana. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adriana binti Muhammad Syarif dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Okey, baik. Masya Allah, hebat cita-cita mereka Ustazah ya. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Syamimi. Dipersilakan.
Assalamualaikum, nama saya Syahrini Nur Ayuni binti Azmi daripada SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, nak menjadi seorang guru. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Nur Azrin. Dipersilakan. Nama saya Nur Azrin Khairin binti Jahidi dari SMKP Taman Petaling dan saya bercita-cita untuk menjadi ahli dermatologis. Dermatologi. Itu je saya dengar cikgu. Dermatologi, pakar kulit Pakar kulit. Okey, baik. Seterusnya, kita nak bersama dengan Rita Sharliza. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rita Shaliza binti Razali. Saya dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi doktor haiwan. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Nur Fatin. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin Insyirah binti Nur Hisham. Saya dari SMK Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi designer. Wow, baik. Dan kita nak berkenalan pula dengan Putri. Dipersilakan Putri. Assalamualaikum, nama saya Putri Nabila binti Wan Nazri. Saya dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, nak jadi guru. Ramai nak jadi guru ni. Betul. Kena menuntutlah dengan Cikgu Nadia ya. Okey, baik. Dan Ustazah, tadi saya jumpa kawan saya. Kawan saya ni dia pandai babak tilik nasib ni. Tapi yang saya tak puas hati ni Ustazah, dia tilik nasib saya, dia kata bisnes saya nak melingkup. Aduh. Aiman, kenapa macam ni Aiman? Tak apa. Setiap manusia tu tak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi hari ini daripada kad tilik nasib tu, Ustazah nak bagi kad baru untuk Aiman. Mana kad tadi tu? Ni kad dia Ustazah. Kadnya. Letak jauh tepi-tepi. Letak jauh? Letak jauh. Okay, kita akan bagi kad baru untuk Aiman. Kad apa ni Ustazah? Nanti Aiman akan belajar dengan Ustazah sampai habis. Okey, tengok. Kad apa ni? Kad, banyak ni Ustazah kadnya. Ini lebih bermanfaat daripada kad yang tadi tu. Lebih bermanfaat pada kad tadi. Maknanya apa yang saya buat tadi betul ke salah Ustazah? Salah. Salah di sisi Allah agama amat melarang kita, kan? di sisi agama kita ni, Aiman. Okey, baik Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh bantu saya lah Ustazah. Sebab saya dah down ni. Saya ingat bisnes saya dah jatuh ni kan. Jadi Ustazah boleh bantu kita untuk memahami apakah cara yang diajarkan di dalam Islam ni kan. Betul. Tapi Ustazah, apa yang kita akan capai dalam kelas kita pada hari ini Ustazah? Okey, baik Aiman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini, kita akan mempelajari satu bidang, iaitu bidang hadis dalam pendidikan Islam yang bertajuk hindari dosa-dosa besar. So hari ini kita akan buka dulu buku teks murid-murid yang berada di studio dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, boleh buka buku teks muka surat 50 hingga 60. 50 sehingga 60. Ya betul. So hari ini kita akan mempelajari tajuk dosa-dosa besar, hindari dosa-dosa besar, dan di akhir pembelajaran kita, Ustazah mengharapkan anak-anak murid kita dapat menyatakan maksud hadis. Yang kedua, menerangkan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Dan yang terakhir, murid-murid sekalian dapat merumuskan pengajaran hadis dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Apa yang kita pelajari hari ini, diharapkan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Dosa besar Ustazah? Ya. Ya Allah, takutnya saya. Betul. Ya Allah. So hari ini Aiman kena belajar. Kita kena meneliti tajuk ini supaya lepas ni Aiman, murid-murid Ustazah, murid-murid yang berada di rumah tidak terlibat dengan dosa-dosa besar. Apa benda dosa-dosa besar tu Ustazah? Boleh Ustazah cerita tak? Okey. Ke selepas ni? Selepas ni pun boleh. Okey, baik. Kita bagi Ustazah berehat dulu dan kita berehat seketika. Kembali selepas ini dan nak tahu tak apa 7 dosa besar yang tak boleh kita buat? Nak tahu kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat
qalu ya Rasulullah wa ma hun qala asyirku billah was-sihru wa qatlu an-nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Baik Ustazah, saya ada terjumpa sebuah hadis ni Ustazah. Orang kata hadis ni yang menceritakan tentang dosa-dosa besar Ustazah. Tapi sebenarnya apa maksud hadis ni Ustazah? Okey, baiklah Aiman. Aiman dah baca tadi bagus. Ustazah bagi 5 bintang. Terima kasih Okey, Ustazah. Awal dah dapat bintang dah. Kita akan ajak murid-murid kita, rakan-rakan Aiman kat belakang tu untuk membaca lagi sekali dan juga menyatakan maksud dalam hadis tersebut. Baik Ustazah. Okey, jom. Kita minta murid-murid kita untuk bacakan. Okey, siapa yang akan mula dahulu? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Okey, Adlin. Okey, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu Anin Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Okey, jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Okey, seterusnya. Okey, Rita, silakan. Lalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Okey, bagus. Seterusnya. Okey, siapa? Siapa nak cuba? Seterusnya, boleh angkat tangan. Syamimi ke? Siapa itu? tu? Siapa nak cuba lagi? Okey, Fatin. Okey, teruskan Fatin. Silakan. Qala syirku billahi was-sihru. Baginda bersabda, syirik kepada Allah SWT dan sihir. Okey, qala asyirku billah was-sihr. Syirik, yang pertama syirik. Yang kedua adalah sihir. Okey, terima kasih Fatin. Seterusnya, siapa lagi rakan-rakan Aiman yang nak membaca? Okey, Mimi, teruskan Mimi. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Baiklah, yang ketiga Aiman, dosa besar yang ketiga adalah membunuh. Kita dilarang untuk membunuh. Okey, seterusnya. Adriana, silakan Adriana. Wa akulul riba wa akulul malil yatim. Dan makan riba dan makan harta anak yatim. Okey, seterusnya makan riba dan juga makan harta anak yatim. Okey, seterusnya. Azrin, silakan Azrin. Watawalli yaumal zah, yang bermaksud dan lari daripada medan peperangan. Watawalli yaumaz zah. Okay, lari daripada ataupun lari dari medan perang. Okey, yang terakhir, siapakah gerangan yang ingin membaca? Okey, Fatin, silakan. Wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okay, yang terakhir, yang ketujuh, dosa besar yang perlu kita hindari, yang wajib kita hindari adalah membuat tuduhan berzina, iaitu qazaf. Maknanya ini di antara perkara-perkara dosa-dosa besar yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, betul Ustazah? Betul, baik. Aiman. Dan mungkin selepas ini kita nak perincikan satu persatu Ustazah. Boleh. Sebab mungkin ada yang tak faham apa itu syirik, apa itu qazaf, apa itu sihir dan sebagainya. Tapi sebelum tu, tadi kita dah membaca dan juga menyatakan maksud. Ustazah nak tanya dulu anak murid Ustazah. Aiman pun boleh cuba jawab. Okey, tentang suai padan ni. Kita nak suaikan. Okey, siapa yang nak cuba memberi makna dengan betul pada matan hadis yang pertama, wa aklu riba wa aklu malil yatim. Okay, siapa yang nak cuba? Apa maksud dia? Apa maksudnya tu? Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Kita nak bagi bintang ni. Adlin angkat tangan dia tadi. Adlin. Okey, Adlin. Okey. Wa aklu riba wa aklu malil yatim. Jawapannya dan makan harta anak yatim. Okey, wa aklu malil yatim tu dan makan harta anak yatim. Betul ke Adlin? Yakin? Betul ke ni? Yakin Okey, bagus. Boleh tepukkan untuk Adlin. Okey, seterusnya. Berapa bintang kita nak bagi? Kita bagi 2 dulu Aiman. 2 bintang. Okey. Abang Aiman tulis ni. Okey, cepat. Lagi siapa yang nak membantu Ustazah dan juga Abang Aiman untuk bagi makna yang kedua? Okey, cepat angkat tangan. Nak dapat bintang ni. Syamimi. Okey, silakan Syamimi.
Qala asyirku billahi wasihru. Maksudnya syirik kepada Allah. Okey, yang bertanda merah tu bermaksud syirik kepada Allah. Betul ke Mimi? Yakin ke? Anda kunci jawapan tersebut? Okey, betul. Tahniah Mimi. Betul, tahniah. Dan yang terakhir, satu lagi. Kita bagi berapa markah? Dua markah. Dua bintang juga. Okey, Yang baik. seterusnya, watawalli yaumazah. Okey, siapa yang ingin memberi makna pada matan tersebut, matan hadis tersebut? Siapa nak bantu Ustazah? Cepat. Silakan. Siapa Adriana nak cuba? tadi dah Senang je dia ni. dah malu dah. Okey, Adriana, Malu silakan dah. Adriana. Alright. Watawal yaumazah yang bermaksud dan lari daripada medan peperangan. Lari dari medan perang. Betul, bukan makan riba. Mana satu Adriana? Adakah anda pasti ni? Tengok. Dia dah ni. Dah kurang pasti. Okey. Betul Adriana. Tahniah. Okay, Sebab syabas. kalau riba bahasa Arab, bahasa Melayu riba sama juga kan? riba. Betul, pandai so ada Aman. clue dah kat situ kan? Betul. So ini adalah jawapan untuk ketiga-tiga matan hadis tersebut. Tahniah Berapa semua. markah Ustazah untuk Kita Adriana? bagi dua juga. Dua bintang juga. kepada Adriana. Okey. Okey, seterusnya Aiman dan juga murid-murid sekalian, kita akan memperincikan satu persatu tentang 7 dosa besar tersebut. Tetapi sebelum itu, Ustazah ingin menekankan bahawasanya setiap 7 dosa besar tersebut, kita kena perincikan mengikut MCKD. Okay, apakah MCKD ni? Okey, dia ada maksud. Dosa tersebut ada maksud, ada contoh, ada kesan dan juga dalil. Ingat Makcik Dina tadi. Bukan. Makcik Dina. Makcik Dina? Bukan. Ini kira ringkasan. Nak mudah faham maksud, dia. contoh, kesan dan juga dalil. Setiap dosa tersebut adalah maksud, ada contoh, ada kesan dan juga dalil. Okey. Apakah dosa besar? Apa maksud dosa besar, Aiman? Dosa besar ni bermaksud, kalau menurut Ibnu Abdul Salam, dosa besarnya adalah dosa yang disertakan dengan azab Allah, laknat Allah. Jadi dosa sebesar ni jika Aiman lakukan, jika kita lakukan, dia ada amaran azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya Ustazah, tengok api kat bawah tu pun saya dah rasa takut dah. Betul. Ya Allah, hai. Tiba-tiba rasa insaf. Okey Aiman, tadi Aiman ada menilik nasib kan? So ni ada sesuai dengan Aiman ni. Allah. Jadi kita tengok dosa yang pertama adalah syirik kepada Allah. Okey, apa maksud syirik? Okey, syirik ni terbahagi kepada dua. Okey, syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al. Okey, tapi syirik khafi ni pula melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Dia lain tujuan dia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh dia. Okey, boleh tak Ustazah nak minta anak murid Ustazah memberi contoh? Apakah syirik contoh kepada syirik jali? Okey, siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Mimi, silakan Mimi. Apakah contoh syirik jali? Saya akan terangkan tentang syirik jali. Contohnya ialah dengan cara menyembah sesuatu yang lain di mana dianggap sebagai Tuhan menerusi perbuatan serta amalan tertentu seperti menyembah berhala. Selain itu, terdapat segelintir masyarakat yang menetapkan adanya dua Tuhan atau lebih yang berlainan seperti akidah Majusi yang mempercayai adanya Ahura Mazda dan Angra Mayu. Kesan daripada perbuatan syirik ini ialah dapat merosakkan akidah. Ya, betul. Terima kasih Mimi. Tahniah, betul. Okey, syirik jali ni syirik yang nyata. Kita melakukan sesuatu menyekutukan Allah dengan nyata seperti menyembah berhala. Meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah, dan dalam agama kita, agama Islam, Aiman kan, Nabi Isa adalah Rasul Allah. Dan seterusnya macam Aiman tadi, Aiman meyakini adanya kuasa lain nak bantu Aiman. Aiman pergi tilik tadi kan, Aiman cakap ada yang bisnes akan bankrupt, akan maju. Tak boleh, sebab kita kalau kita meyakini yang sesuatu alam ini dikuasai oleh selain daripada kuasa Allah, dia terlibat dengan syirik jali, Aiman. Dosa besar Ustazah. Dosa besar Aiman. So Aiman kena bertaubat balik. Tetapi tak apa. Astagfirullah. Okey, berapa Ustazah kita nak bagi Syamimi? Kita bagi 2 bintang. 2 bintang. Okey, seterusnya syirik khafi. Syirik khafi adalah melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia seperti riak. Tak boleh diambil di solat dia ambil selfie kan. Kemudian berasa hebat dengan amalan sendiri. Kita dah buat sesuatu ibadah, kita rasa kitalah yang paling hebat. Itu adalah penyakit ujub. Okay, dan seterusnya adalah sombong dengan kelebihan yang kita ada. Itu kita panggil takabur. Ini semua adalah syirik khafi. Ini yang kadang-kadang kita tak sedar Ustazah. Betul, ini yang kita takut. Syirik jali kita nampak kan perbuatan tersebut, tapi syirik khafi ni
dia tersembunyi. Tersembunyi. Okey, kesan dia Baik. apa Aiman? Kesan dia kalau syirik jali merosakkan akidah kita. Betul. Kalau syirik khafi merosakkan pahala amalan. Okay, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innasyirka lazulmun azim. Bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. So Aiman Baik, boleh Ustazah. boleh kita tampal. lekat? Betul. Okay, Yang kedua apa pula Ustazah? Okey, yang kedua adalah perbuatan sihir. Okey. Sihir, apa itu sihir? Okey, sihir adalah perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Apa contoh dia? Boleh tak rakan-rakan Aiman, rakan-rakan di studio untuk kongsikan apa contoh perbuatan sihir? Okey, siapa nak cuba? Liana. Silakan Liana. Contoh sihir ialah seperti santau, pukau, minyak pengasih dan pelaris. Perkara ini akan membatalkan akidah seseorang Muslim. Okey, betul. Kita ada contoh dia santau, minyak pengasih, pukau dan juga pelaris. Ini semua menggunakan bantuan jin untuk memudaratkan orang lain. Apa kesan dia Aiman? Kesan dia mengakibatkan kesakitan tubuh badan. Dia mencetuskan pergaduhan. Yalah tuduh-tuduh kan bila kita pergi jumpa seseorang untuk kita ubati. Dia cakap orang terdekat. Kita pun tuduhlah kan. Kemudian memporak-porandakan rumah tangga, menyebabkan kematian. Allah, tak baik macam tu Ustazah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ayat 102. Boleh Aiman tolong Ustazah baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Maksudnya? Yang bermaksud, tetapi golongan syaitan itulah kafir kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir. Surah Baqarah ayat 102 Ustazah. Betul Aiman. Jika kita melakukan perbuatan sihir, kita berdampinglah dengan syaitan. Itu yang kedua. Aiman boleh tampal yang kedua, dah. boleh Ustazah. Yang ketiga Ustazah. Yang ketiga, okey, kita tengok pula larangan dalam hadis dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang ketiga adalah membunuh. Okey, apakah maksud membunuh? Membunuh adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi, boleh tak anak murid Ustazah bantu Ustazah untuk memberi contoh. Apakah contoh perbuatan membunuh ni? Ada tak? Okey, siapa nak cuba? Dipersilakan. Okey, Azrin. Silakan Azrin. Antara contoh perbuatan yang boleh membunuh ialah dengan menikam seseorang dengan menggunakan senjata atau peralatan yang tajam seperti pisau. Okey, betul Azrin. Tahniah. Okey, contoh-contoh perbuatan membunuh adalah kita menembak dengan senjata api. Orang yang tembak orang dengan senjata api itu perbuatan membunuh juga. Seterusnya menikam dengan pisau macam yang Azrin bagi tahu tadi. Dan yang seterusnya contoh yang lain adalah meletakkan racun dalam makanan atau minuman. Itu adalah contoh-contoh perbuatan membunuh. Berapa markah kita nak bagi Ustazah? Kita bagi 2 markah. 2 markah. Okey. Okey, terima kasih Aiman catatkan markah untuk rakan-rakan. Bagus Aiman. Okey, kita tengok pula kesan daripada perbuatan membunuh. Apa kesan dia? Menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Kalaulah kita bunuh ayah ke seorang ketua keluarga ke kan, jadi kita menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan. Kemudian mencetuskan kucar kacir dalam masyarakat. Jadi bila kita berbunuh-bunuhan, apa akan berlaku Aiman dalam masyarakat? Jadi huru-hara nanti Ustazah. Betul. So kita tengok juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 93. So Aiman nak tolong Ustazah baca? Boleh Ustazah. Okey, teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Yang bermaksud, dan siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Bagus, tahniah Aiman. Bagus bacaan Aiman. Kita tengok Aiman tadi dalam syirik pun dia ada dalil. Dalam sihir pun ada dalil.
Dalam membunuh pun dia ada dalil. Itu saya tekankan tadi itu ada MCKD, ada maksud, MCKD. ada contoh, ada kesan dan juga ada dalil. Okey. Okey, murid-murid kita okey ke Ustazah nak teruskan? Boleh saya tampal Ustazah? Boleh. okey. Aiman bagus. Ustazah lupa dah tadi. Okey Ustazah. Okey. Seterusnya dosa besar yang seterusnya api yang menyala yang keempat ni adalah makan riba. Makan riba. Apa itu makan riba? Bukannya makan nasi Ustazah. Bukan. Ni makan riba. Makan riba. Apa tu? Okey, kita tengok apakah maksud apa ni riba. Riba ni bermaksud ziyadah lah, pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Apa tu? Okey, siapa yang nak bagi contoh tentang riba ni, perbuatan riba? Apa contoh dia? Okey, silakan. Siapa tu? Rita. Contohnya, memberi pinjaman dengan jumlah bayaran tertentu dan memulangkan semula jumlah bayaran tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Okey, contohnya macam mana Rita? Macam mana tu? Saya pinjam duit Rita RM10. Rita Lepas tu? charge Abang Aiman berapa? 15. 16. Alamak, apa bahas sangat ni? Riba tu. RM16. Itu macam tu contoh dia Aiman. Itu riba Ustazah? Riba. Sebab tak ada angin, tak ada apa, kita charge orang lebih daripada apa yang dipinjam. Itu hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Okey, contoh kalau macam riba apa tu yang apa Aiman pinjam duit Rita tadi, RM10, Rita kata, RM16 lah Abang Aiman kena bayar dekat Rita. Itu dia chargekan tentang peratusan tertentu. Itu riba. Okey, berapa markah kita bagi kat Rita? Kita bagi 2 markah untuk Rita. 2 markah. Okey, apa kesan dia? Kesan dia adalah mengakibatkan penindasan. Yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya sebab duk tindas orang kan. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Kalau kita pinjam pada badan yang tidak berlesen kan, organisasi yang tidak berlesen, itulah yang punca dia Aiman. Kita di-charge, kita dikenakan penindasan. Pinjam RM10,000 kena bayar RM100,000. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Bermaksud, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 278. Okey, Ustazah ada bawa satu perbezaan di mana hutang dan juga apakah hutang, apakah riba. Baik, Ustazah. Kita akan cerita selepas ini, tapi kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, nak tahu apa beza hutang dengan riba ni. Kita kembali selepas ini bersama dengan Ustazah Nadia. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Taubat saya sekejap Ustaz. Alhamdulillah, Iman. Takut mengenangkan api-api yang membara tadi Ustaz. Hatta api dekat dapur tu pun kita rasa macam dah panas sangat Ustaz. Betul. Tadi kita dah bicarakan tentang 4 dosa-dosa besar yang kadang-kadang kita tak perasan kita buat Ustaz kan? Betul. Dan apa lagi 3 Ustazah? Jom kita dosa-dosa tengok. besar tersebut. Okey, sebelum tu, ni perbezaan hutang dan riba ni. Kita tengok dulu perbezaan apa itu hutang dan apa itu riba. Okey, hutang ni kita beri hutang, kita hukum memberi hutang adalah sunat. Membayar adalah wajib. Kalau Aiman pinjam duit Ustazah, Aiman wajib bayar. Tapi Ustazah nak bagi Aiman, sunat hukum dia. Tak bagi pun tak apa, bagi pun tak apa. Bagilah Ustazah. Okey, kalau riba pula haram memberi atau dan juga haram kita menerimanya. Tak boleh. Tak boleh.
Yang kedua, nilai tetap dan tidak bertambah walaupun dalam masa yang lama hutang tu kalau RM10, RM10 lah. Tapi kalau riba, nilai bertambah, kadang-kadang nilai tersebut melebihi daripada jumlah yang dipinjam. Itu beza dia, Aiman. Okey, jom. Dah bersedia ke? Repair-repair sikit tempat duduk. Baiki-baiki sikit, longgar-longgar sikit. Okey, seterusnya kita lihat. Kita lihat dosa besar yang kelima adalah makan harta anak yatim. Takut kan? Kalau kita jadi pemegang amanah untuk menjaga anak yatim tapi kita pula salah gunakan harta mereka. Kesian anak yatim tu kan. Betul, maksudnya dah tak ada mak ayah. Betul, kita menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, apa contoh dia? Boleh anak murid Ustazah bantu? Siapa tu nak cuba? Okey, Adlin. Silakan Adlin. Okay, saya cuba. Contoh dia, orang yang diamanahkan untuk memberi atau memberi sumbangan duit kepada anak yatim itu telah menggunakan duit tersebut untuk membeli barangan peribadi dia. Maksudnya pemegang amanah anak yatim tu guna pula wang yang disumbangkan kepada anak yatim, Adlin. Betul, Adlin? Okey, 2 markah Adlin. Bagus. Okey, tengok contoh dia sama macam Adlin bagi tahu tadi juga. Okey, membelanjakan untuk kegunaan peribadi harta tersebut. Banyaknya beg dia tu, Ustazah. Allahuakbar. Banyaknya beg Dan seterusnya, kita salah guna harta anak yatim tersebut. Sepatutnya kita guna untuk pembelajaran pendidikan mereka, tapi kita salah guna. Okay, apa kesan dia, Aiman? Kesan dia mengakibatkan penindasan lah kepada anak yatim tersebut dan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bahaya tu, Aiman. Allahu Akbar. Tambah-tambah pula apa benda yang kita makan tu, Ustaz. Betul. Seolah-olah makan bara api neraka. Betul, Aiman. Takut kan, Aiman? Na'udzubillah. Yang ke-6. Seterusnya, Aiman jangan lupa tampal. Saya lupalah pula, Ustaz. Leka dengar Ustazah menerangkan. Makan harta anak yatim dulu. Seterusnya, yang ke-6 adalah lari dari medan perang. Lari daripada medan perang. Okey, apa maksudnya? Meninggalkan medan peperangan, menghadapi musuh. Tengah bertempur, menghadapi musuh, kita lari. Boleh tak bagi contoh? Macam mana lari tu? Lari macam mana tu? Siapa nak cuba? Ustazah? Okey, Adiana. Silakan, Adiana. Melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadap serangan musuh. Jadi dilarikan diri lah. Okey. Adiana, ada apa-apa lagi nak kongsi dengan rakan-rakan? Saya nak kongsi sepatutnya kita perlulah mencontohi negara Palestin. Mereka mempertahankan tanah air orang daripada diambil oleh rejim Israel. Kat Malaysia kita tak nampak sebab kita ni aman makmur, Aiman, murid sekalian. Cuma dekat negara luar macam Palestin kita boleh lihatlah. Jadi kalau kita ni menghadapi situasi tersebut, kita melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh, dosa besar. Kita enggan mempertahankan negara apabila diarahkan pun adalah dosa besar. Kita lari dari medan peperangan. Macam mereka kanak-kanak pun turut sama nak berjuang ni. Ya, semangat kan? Jihad mereka itu besar ganjarannya. Okey, seterusnya, dan berapa Aiman, markah kita nak bagi? Kita bagi 2 bintang untuk Adriana. Baik. Okey, apa kesannya kalau kita lari pada medan perang kan? Keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Negara akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Okey, seperti mana maksud seperti mana surah Al-Anfal ayat 15. Murid juga boleh baca pada dalil tersebut. Okey, seterusnya yang terakhir, Aiman. Ya. Dan murid-murid saya sekalian. tampal dulu, Ustazah. Okey, bersedia kan? Murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet. Yang ketujuh adalah khazaf. Apa itu khazaf? Okey, khazaf adalah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Kita tuduh seorang wanita yang beriman melakukan perzinaan. Itu khazaf. Okay, ada siapa yang nak bagi contoh? Yang nak bantu Ustazah untuk jelaskan lagi kepada rakan-rakan? Okey, Fatin. Silakan Fatin. Angkat tangan tak nampak. Sebagai contoh dia, mereka yang menuduh seorang wanita yang suci dan beriman dengan tuduhan palsu seperti kamu berzina atau memanggil mereka seperti wahai penzina. Okey, bagus Fatin, betul. Kita tak bolehlah, ni contoh dia, kita tak bolehlah nak panggil orang sesuka hati. Kamu telah berzina, memanggil seseorang wanita dengan wahai penzina. Itu apa, Aiman? Itu boleh mengakibatkan jatuh maruah seseorang. Berapa markah untuk Fatin, Ustazah? 2 markah kita bagi. Baik. Dan juga mencetuskan perbalahan dalam masyarakat. Kalau kita menuduh
wanita yang beriman ataupun tuduh suka-suka tanpa saksi, tanpa bukti, itu menyebabkan mencetuskan perbalahan dalam masyarakat. Okey, Sebagaimana baik. dalil dalam surah An-Nur ayat 23 yang murid-murid di rumah dan juga dalam studio boleh baca. Okey, Aiman. Baik. Ada soalan tak? Yang kamu nak tanya Ustazah, ada berapa dosa besar yang terkandung dalam hadis? Okey. Ada berapa? Ada berapa? Yang Abang Aiman tampal tu? Satu lagi, Ustazah. Satu lagi. Ada berapa? Dua, empat, cepat. enam. Okey, Lena. Silakan Lena. Angkat-angkat tangan, Ada berapa? 7. Ada 7. Ada 7. Okey, bagus. Boleh Aiman sebutkan lagi sekali? Baik, kita sebutkan yang pertama syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan yang terakhir qazaf, Ustazah. Okey, Betul bagus ke? Aiman. Betul. Tahniah 2 markah untuk Aiman. Okey, kita nak uji, kita nak bagi cabaran sikit pada murid-murid kita yang berada Ya. di dalam Google Meet dan juga di rumah juga boleh cuba untuk kita kongsikan pandangan. Tapi sebelum kita kongsikan pandangan, kita lihat dulu video yang disediakan oleh Ustazah kepada mereka. Okey, jom kita saksikan. Okey, baik. Tadi kita dah tengok video sudah. Jadi kita nak tanya murid-murid apa pandangan mereka. Boleh. Kita lihat kat sana ada berapa jumlah video di situ. Aha. Ada berapa? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Adeline. Ada 3 Adeline. Angkat jari je dia. Macam ni dia tulis. Tentu Dia angkat. je kan? Okey, ada berapa Okey. Adeline? 3. Okey, boleh Adeline terangkan apa yang berlaku pada video yang pertama? Video pertama, apa yang saya nampak, lelaki tersebut telah memanggil seorang perempuan itu adalah wahai penzina. Jadi dia menuduh perempuan itu penzina. Okey, ada sesiapa yang boleh terangkan lagi apakah kesan yang akan berlaku jika kita menuduh perempuan sebegitu rupa. Okey, Fatin. Silakan Fatin. Okey, pada pendapat saya, tindakan dua lelaki itu tidak wajar sama sekali kerana menuduh perempuan yang beriman dan suci merupakan dosa besar yang ketujuh yang terkandung dalam hadis. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatannya yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi diri kita daripada menuduh wanita beriman berzina tanpa sebarang bukti yang kukuh supaya dapat memelihara maruah umat Islam. Bagus, Okey. panjang lebar. Panjang lebar, jawapan Fatin. Berapa markah ni, Cikgu? Kita bagi 2 markah Dua untuk markah. Fatin. Okey, seterusnya. Tadi Cikgu, tadi Adeline berapa markah tadi? Adeline pun 2 juga. Okey. Kita adil. Adil. Okey. Tadi video yang pertama, Ustazah. Jadi sekarang ni kita nak tengok pula video kedua dan kita nak tanya pandangan murid. Boleh Ustazah kita saksikan? Silakan. Jom. Okey, jom. Okey, itu video yang kedua. Kita nak tanya pandangan murid-murid lah, Ustazah. Silakan Aiman. Ustazah bagi tugas kepada Aiman. Cuba tanya. Siapa nak bagi pandangan untuk video sebentar tadi? Sakan shopping ya. Okey, silakan. Silakan Azrin. Okey, daripada video yang saya lihat sebentar tadi, situasi itu terdapat dalam hadis yang berbunyi begini, wa aklu riba wa aklu malil yatim, yang bermaksud dan makan riba dan makan harta anak yatim. Okey, perbuatan tersebut adalah salah satu daripada dosa besar. Siapa dalam video tadi tu? Nama apa tu Azrin? Yang melakukan perbuatan tersebut. Dosa besar yang makan harta anak yatim. Siapa tadi tu? Siapa tu? Cik apa tadi tu? Cik Mira. Cik Mira, betul. Okey, siapa lagi ingin kongsikan pandangan berkaitan dengan video Cik Mira tadi? Ada lagi tak anak murid Ustazah
Tapi sebelum tu Ustazah, Azrin berapa markah? 2 markah. 2 kita bagi. markah. Okey, siapa lagi nak menyatakan Rita. pandangan? Rita angkat tangan tadi. Okey Rita, silakan Rita. Okey. Berdasarkan video tersebut, Mira telah menyalahgunakan sumbangan anak yatim dengan membeli barang kegunaan peribadinya. Mira juga bersifat tidak amanah dan tidak bertanggungjawab. Seseorang yang memakan harta anak yatim akan mendapat dosa dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan harta anak yatim ke arah yang benar agar imej umat Islam terpelihara. Hebat Rita, tahniah. Baik, Boleh bagi berapa markah tepukan tu? untuk Rita, 2 markah. 2 markah. Okey. Baik Ustazah, kita Ya. ada video lagi ke? Ada lagi satu. Okey, jom murid-murid kita saksikan video ni dan kita nak tanya pandangan murid-murid cikgu ya. Boleh, Baik, Aiman. jom kita saksikan. Kejam betul lah Mamat tu kan. Jadi kita nak tanya pandangan murid-murid ni Ustazah. Apa pandangan dia tentang perbuatan Mamat tu tadi? Okey, silakan. Siapa yang Okey, ingin siapa nak cuba? Okey, Adiana, silakan Adiana. Dari video tersebut menunjukkan 7 dosa besar, iaitu yang kelima, makan riba. Dosa besar yang kelima dalam hadis makan riba. Okey, siapa lagi yang ingin berkongsi pandangan tentang video tersebut tadi tu? Apa perbuatan yang berlaku di situ? Baik, berapa Okey, markah siapa? untuk Adrina Ustazah? 2 markah. 2 markah. Okey, Baik, Syamimi, siapa lagi? silakan Syamimi. Okey, silakan. Video tadi tu menunjukkan tentang seorang lelaki yang meminjam duit daripada Ami, di mana Ami telah menetapkan pertambahan bayaran sebanyak RM100. Perkara ini menyebab berlakunya penindasan. Lelaki itu perlu membayar wang lebih daripada pinjamannya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Oleh itu, kita hendaklah menjauhi daripada melakukan riba supaya rezeki diberkati oleh Allah. Okey, tahniah Syamimi. Bagus. Kita tak baik Ustazah ya. Tak baik buat kita macam tu. perbuatan perbuatan seperti dalam video. Sebab apa? Sebab boleh mengakibatkan penindasan. Pandai Baik. Aiman. Okey Ustazah, kita nak 2 berehat markah. seketika. 2 markah jangan lupa untuk Mimi. Markah lah, betul lah. Okey. Hebat je Mimi ni. Okey. Baik, kita berehat seketika Ustazah. Boleh, Aiman. Baik, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan kita di Didik TV KPM. Jangan kita buat 7 perkara ini, iaitu syirik, sihir, membunuh, makan riba, qazaf, lari dari medan perang dan juga makan harta anak yatim. Dan nanti kita akan diazab di dalam api neraka. Baik Ustazah, berapa markah murid-murid kita hari ini? Boleh Ustazah nak kira ke tu? Ustazah tengah kira ni. Dalam borang Ustazah ni. Okey. Nampaknya seri. Oh, seri. Draw. Draw Sebut semuanya hebat-hebat. Semuanya bersungguh. Baik Ustazah, kalau saya tengok dekat sini pun Ustazah, mereka ni memang dapat menjawab semua soalan dengan baik. Ya, Okey, dapat baik, berkongsi Ustazah. ilmu dengan rakan-rakan. Dan dekat kita di nak rumah. tanya pandangan murid kita Ustazah tentang topik kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Boleh, teruskan. Okey, kita nak tanya sebelum kita belajar tentang hadis, mestilah ada pengajarannya. Okey, boleh tak kita nak minta anak murid kita untuk memberikan apakah pengajaran yang mereka dapat ambil daripada hadis hindari dosa-dosa besar. Okey, siapa yang nak cuba? Dipersilakan. Siapa nak cuba? Okey, Rita senyum je tu. Okey, boleh. Okey, teruskan, Dipersilakan. Rita. Kita hendaklah menjauhi perbuatan memakan riba supaya masyarakat akan hidup tenang dan harmoni. Okey, kita wajib menjauhi perbuatan memakan riba. Bagus Rita, 2 bintang. Okey, Okey, seorang 2 lagi. bintang. Seorang lagi yang boleh memberikan pengajaran hadis. Okey, Azrin, silakan Azrin.
kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh. Kerana perbuatan membunuh ini melanggar hak asasi manusia. Okey, bagus. 2 bintang. Okey, Ustazah juga menyediakan pengajaran hadis seperti yang terpapar pada slide ini. Kita hendaklah memelihara diri daripada perbuatan syirik. Aiman, ingat tadi Aiman? Betul dah. Kerana ianya merosakkan akidah. Kita hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Dan seterusnya, kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Okey, baik. Mungkin Ustazah boleh bagi satu rumusan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Okey, boleh tak kalau Ustazah nak minta seorang lagi untuk memberikan rumusan apa yang mereka pelajari hari ini dan bagaimana mereka mengamalkan amalan-amalan untuk menghindarkan diri daripada melakukan dosa besar. Boleh tak seorang Ustazah nak minta? Siapa yang sudi? Siapa? Fatin ke? Fatin senyum-senyum. Okey, Fatin. Silakan Fatin. Rumusan saya akan terus berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk, supaya sentiasa diberikan perlindungan daripada melakukan dosa-dosa besar ini. Okey, Fatin akan terus memohon doalah kepada siapa lagi Aiman kan? Bukan kepada tadi tu. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebagai rumusannya Aiman, yang Ustazah dapat buat di sini sama juga seperti Aiman buat tadi, ini juga untuk memudahkan murid-murid semua di rumah dan juga di studio untuk mengingat fakta-fakta hadis yang ada 7 dosa besar tersebut dalam bentuk peta minda. So murid-murid boleh buat macam ni untuk memudahkan lagi mengingat fakta-fakta tersebut. Seperti juga di tempat Aiman, itu peta minda yang mudah untuk dibuat. Ini melalui digital. So ada syirik, sihir, membunuh, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan juga menuduh perempuan beriman dan suci berzina. Dan sebagai umat Islam, Ustazah menasihati diri Ustazah sendiri, Aiman dan juga anak-anak murid semua untuk sentiasa berdoa kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan ibadah untuk kita bersama-sama taat pada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Walaupun kita ini manusia tak terlepas daripada melakukan kesilapan, tapi kita kena berusaha untuk menjadi yang terbaik dan hari ini lebih baik daripada semalam dan seterusnya. Okey Ustazah, bagaimana dengan prestasi murid-murid kita pada hari ini Ustazah? Ustazah nak bagi berapa bintang? Okey, Ustazah dah sediakan bintang atas meja tersebut. Okey. Itu Ustazah nak bagi pada Aiman sebab Aiman hari ini menunjukkan kesungguhan. Dan juga murid-murid Ustazah dah bagi, Ustazah dah post, ada orang hantar kat belakang tu kan. Cuba pakai. Ada. Mana bintang? Mana bintang? Mana bintang kamu? Cepat, tunjukkan bintang. Tahniah, berikan tepukan untuk diri kamu sendiri. Tepukan untuk anda semua. Baik Ustazah, bagi memantapkan lagi pemahaman kita pada hari ini, di mana kita nak dapatkan latihan-latihan tu Ustazah? Okey, semua kita boleh melayari portal Sumberku untuk mendapatkan lagi maklumat-maklumat dengan lebih terperinci tentang pembelajaran kita topik-topik menarik ini. Okey, baik Ustazah. Saya nak pergi cari kawan saya tadi Ustazah. Saya nak dakwah dia. Supaya dia tak buat benda-benda syirik tadi Ustazah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nadia dan juga murid-murid kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tiada yang sempurna kecuali Dia Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia adalah pendosa. Namun sifat Allah Azza wa Jalla, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Mengasihani, membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Siapakah yang tinggi ketakwaannya dengan amal ibadah diganjari pahala, dan siapakah pula yang rendah martabat kehambaannya lalu hidup di dunia bergelumang dengan kemungkaran dan dosa. Hidup dan mati adalah medan ujian untuk menilai siapakah manusia terbaik dalam kalangan hamba-hambanya. Dosa dan pahala dalam Islam benar-benar menunjukkan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita, hamba-hambanya. Dosa dan pahala adalah kunci utama penentu kebahagiaan dan kesengsaraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 31, maksudnya, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil kamu,
dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga.